Assalamualaikum guys, welcome back. Topik ni sebenarnya aku dah lama peram. Aku tak sempat untuk sembang dengan korang disebabkan kekangan masa dan juga aku masih lagi tak berapa nak sihat dan sampai sekarang ni aku masih lagi tengah recover. Tapi macam mana pun topik ni aku dah beberapa kali share dekat YouTube Community Tab dan hal ni juga dah jadi berita utama dekat beberapa media dekat luar sana. Dia kisah dia sebelum ni memang kecoh. Bila kata jam produk terkenal Swatch disita oleh pihak berkuasa bila kata dorang keluarkan edisi pelangi dan mula dijual secara umum dekat Malaysia. Dan of course benda tu bukan budaya kita dan memang ditentang dekat dalam agama, makanya pihak berkuasa ambil keputusan untuk sita segala produk-produk yang berkaitan dengan pelangi tu. Dan of course perkara ni menimbulkan reaksi pelbagai daripada netizen. And of course lagi, secara majoritinya ramai yang bersetuju dengan apa yang dibuat oleh pihak berkuasa. Dan untuk aku sendiri juga, selepas terjadinya peristiwa penyitaan jam Swatch ni, aku dah kongsi juga yang Apple turut keluarkan produk yang sama di bawah kempen Pride Edition kalau tak silap aku. Yang mana produk yang dikeluarkan ialah jam yang ada corak-corak pelangi dekat design dia. So bila kata kecoh pasal jam kena sita dan semua adalah golongan fasik yang tiba-tiba nak tunjuk hero, nak jilat golongan songsang dan juga yang serong. Benda ni jadi bila kata ada seorang individu yang berpangkat besar dekat satu parti politik yang bernama Muda tiba-tiba bagi statement kononnya untuk melegakan hati mereka yang menyokong golongan pelangi ni. Dan of course kita tahu benda tu ialah untuk tarik lagi ramai pengundi daripada golongan pelangi ni untuk support diorang. Kononnya dengan signal nak mengatakan bahawa golongan muda ataupun parti muda ni menerima mereka yang cacat otak macam ni. Maklumlah parti sendu tak ramai pengikut, sauk je lah apa yang ada. Dekat dalam satu tweet yang dikongsi oleh seorang individu yang bernama Amira Aisyah, dia tulis, kerisauan terbesar saya pasal kekaburan ini ialah apa yang dimaksudkan dengan berbahaya. Benda ni cerunnya licin. Nampak tak? Aku Google Translate terus. Statement ataupun soalan dia yang pertama, dia kata, adakah kita nak start sita segala kedai yang menjual apa saja benda yang berkaitan dengan pelangi ataupun pride yang tertulis dan terlukis dekat atas dia, termasuk juga small business? Jawapan dia, ya kak, kalau kata satu Malaysia ni ada je barang-barang pelangi tu, semuanya kita wajib sita. Kecil ke besar ke pergi mampus sama kau. Kau dah tahu dah negara kita ni negara Islam. Kau dah tahu dah undang-undang negara ni mengharamkan golongan pelangi. Yang kau pergi import barang-barang pelangi tu dah kenapa? Kau tangguhlah risiko kau sendiri. Statement kedua ataupun soalan kedua dia, kita memberi message kepada brand dan juga company dekat luar tu yang dekat Malaysia ni memang tak selamat untuk beroperasi. Yes, itu message yang bagus kepada mereka dan tak rugi pun kalau kata kita tak jual barang-barang pelangi ni. Kalaupun kata syarikat-syarikat besar sebagai contoh Apple ataupun Swatch ni dia nak boycott Malaysia, so what? Tapi masalahnya company-company macam ni dia tak bodoh dan tak lembik macam kau kak. Sedangkan negara Eropah sendiri pun ada garis panduan yang terpaksa diikut oleh syarikat-syarikat besar sebagai contoh Apple ni, yang mana Apple sampai terpaksa ubah ciri-ciri fizikal dekat device diorang. Sebagai contoh yang paling latest, diorang terpaksa tukar lubang charge dekat iPhone tu daripada lightning cable pergi ke USB-C cable, yang mana benda ni akan dikuatkuasakan dekat next iPhone series. Dan juga dekat Jepun ada software spesifik untuk negara tu yang Apple terpaksa keluarkan dan install dekat devices iOS diorang. Yang kau pula beria nak pergi jilat bontot syarikat besar ni, syarikat luar ni dah kenapa? Kau nak jaga kedaulatan negara ke kau nak jaga peti besi kau sendiri? Dan statement dia yang seterusnya, menteri kena explain pendirian kerajaan untuk benda ni. Dan dekat mana kita draw the line? Kak, kau pergi tambah power cermin kau tu. Aku rasa lagi elok kalau kata kau yang buka mata besar-besar untuk tengok garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Benda ni kita dah pegang lama dah. Kau tak payah tiba-tiba kau nak confuse macam golongan pelangi tu. Seolah-olah macam Malaysia ni tak tahu nak handle perkara-perkara berkait dengan geng-geng pelangi. Semua ni dah jelas. Benda ni haram dan ditentang dekat dalam Islam. Yang kau ni pakai tudung ni buat apa? Saja fashion ataupun tudung yang kau pakai tu tudung member kau yang keluarkan, jadinya kau saja kau nak promote dan kau bukan pakai disebabkan oleh agama kau yang suruh. Tapi bila jadi macam ni aku pun tertanya-tanya juga. Nama kau seolah-olah macam Islam dan cara kau pakai tu memang sopan dan menampakkan yang kau ni macam Islam.
Tapi apa agama kau sebenarnya? Engkau orang yang bijak, Kak. Engkau mesti tahu, dekat dalam tamadun Islam tak pernah sekali pun kita benarkan golongan pelangi ni berleluasa. Dalam Quran sendiri pun dah tegaskan yang golongan pelangi ni ialah musuh manusia. Betul. Dia jangan, Kak, jangan kita tergolong dalam golongan mereka yang pernah Allah terbalikkan dulu. Ya? Itu aku tak faham tu. Aku rasa kau pandai, tapi mana kau punya ilmu agama kau? Kau pernah pergi tadabbur tak? Kau sendiri sebenarnya yang kena draw the line. Kau nak backup orang pun beragak lah. Bila kau claim kau muda, tak bermaksud semua yang lama kau sanggah, kau tolak, terutamanya ajaran Islam. Itu bukan pembaharuan, Kak. Itu nama dia. Kalau tanya aku officially 200% aku ban parti muda ni. Korang yang lama dekat sini, korang tahu aku memang selalu kecam ahli politik, tapi tak pernah sekali pun aku ban parti politik. Tapi aku rasa statement-statement high ranking parti muda ni banyak yang liberal weh. Sayang lah, pada aku Syed Saddiq tu orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang ada jiwa pemimpin. Tapi disebabkan pendirian dia dan juga penjilat dia, walau sebijak mana pun kau, tapi kau tetap sampah sebabnya kau letakkan agama kau sendiri dekat bawah tapak kaki. Pada semua tak kisahlah korang nak sokong mana-mana parti politik pun, tapi bila kata diorang dah start ajak dan juga ajar korang untuk letak tepi garis panduan agama semata-mata untuk menang hati para fasik, para kafir, para munafik. Tinggalkan je lah diorang. Pegang prinsip dan maruah agama kita. Jangan undur dari pendirian agama kita dan jangan taksub dengan mereka yang buat perangai macam ni. Dia banyak benda aku nak sembur, banyak benda aku nak cakap, tapi nantilah biarlah. Dan pada korang semua, ingat pantun ni. Andai dosa sebanyak pasir, cepat taubat pada pencipta. Yang lembik, jilat kafir. Yang jijik, buang agama. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.